Dan susulan daripada pengumuman Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, kita ingin lihat juga sama ada pengumuman yang dilakukan menjawab kepada keinginan korporat dan usahawan di Malaysia. Ernst & Young Malaysia ada mengadakan tinjauan sebelum ini yang mendapati perniagaan mempercepatkan lagi penggunaan teknologi dalam tempoh ini untuk mengurangkan impak PKP, PKPB kepada perniagaan mereka. Untuk membincangkan berkenaan penjana dan juga peralihan kepada tempoh PKPP, kita bersama rakan kongsi pengurusan Malaysia Ernst & Young, Datuk Rauf Rashid. Datuk Rauf, pertama sekali kita tahu perniagaan kini memfokuskan kepada perubahan dan juga penambahbaikan digital dalam operasi mereka. Dalam penjana kerajaan juga ada umum antara lain dana RM600 juta untuk proses pendigitalan dan inovasi, tambah baik penyampaian kerajaan melalui pendigitalan dan juga platform digital untuk barangan tempatan. Adakah ini cukup ataupun Datuk lihat perlu ada rangka struktural untuk tetapkan sasaran dan juga hala tuju digital untuk jangka masa sederhana dan juga panjang dalam penjana ini? Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Rizal. Soalan tu cukup tepat sekali. Sama ada ini dah cukup. Pertamanya, saya rasa ini adalah short term economic recovery plan. Plan pemulihan ekonomi jangka pendek. Dia bertujuan untuk menyokong operasi dalam normal baharu di Malaysia dan melingkupi tiga trust. Saya rasa sesuai: rakyat, perniagaan dan perangsangan ekonomi. Ini untuk rakyat secara amnya baik kerana merangkumi keperluan satu bantuan sosial. Kerana ini fasa pemulihan, so masih perlu bantuan sosial kepada setengah-setengah rakyat, setengah-setengah bahagian rakyat. Peralihan ke normal baru, sebab transitional to the new normal ni bukannya automatik untuk semua orang. Dan lagi satu yang menarik adalah latihan dan kemahiran, reskilling and upskilling. Also very important sebab kita akan transition ke arah normal baru. Untuk perniagaan, ia juga merangkumi bantuan kewangan atau penambahan bantuan kewangan daripada yang kita nampak mula dahulu. Ini juga perlu sebab untuk PKS atau SME atau juga corporate besar di Malaysia masih setengah-setengah masih perlu bantuan kewangan. Yang kedua, peralihan ke normal baru untuk PKS khususnya. So the common one is peralihan ke normal baru. Untuk perangsangan ekonomi, saya lihat seperti Rizal sebut, Buy Malaysian atau menggalakkan pembelian barangan dan servis tempatan. Ini penting sebab selagi kita tak dapat membuka sempadan, cross-border activities masih tersekat, masih tidak seperti biasa. Oleh itu, amat penting untuk kita mendapat suntikan domestic consumption kepada ekonomi negara. Bukan saja itu, malah apabila sempadan dibuka, kita lihat kita masih punya cabaran daripada global recession. So mungkin tidak akan seperti sedia kala dengan secepat yang kita mahu. Pendigitalan dan penggalakan pelaburan digital ini penting dan mengurangkan impak COVID-19 untuk sektor-sektor terpilih. Itu satu yang kita nampak waktu kita bercakap minggu lepas pun sama. Tourism, arts and creativity, F&B, agro, commodity dan perlindungan perniagaan kepada impak pelanggaran terma kontrak akibat COVID-19. Ini satu yang amat dialu-alukan oleh kebanyakan perniagaan. Apa yang menarik juga adalah pelan sukuk prihatin yang mungkin kerajaan ingin mengambil peluang untuk mendapat suntikan kewangan dengan mengeluarkan sukuk yang boleh dilanggani oleh rakyat Malaysia. Saya rasa dari perspektif jangka pendek, ini dapat memberikan keyakinan recovery atau pemulihan. Datuk,
Ya. Mungkin saya boleh menjelaskan Datuk ya. Datuk cakap tentang sukuk prihatin. Adakah Datuk lihat ini akan berikan ownership kepada syarikat, kepada individu yang ingin melihat kepada perubahan dan juga penambahbaikan ekonomi negara pada masa hadapan, kerana ini juga menyumbang kepada satu dana untuk kerajaan walaupun berbanding dengan saiz ekonomi kita tak begitu besar, 500 juta berbanding dengan 1 trilion, 2 trilion ringgit punya ekonomi. Adakah ini Datuk lihat akan berikan sense of ownership kepada pemulihan tu? Saya setuju tu. Dengan mengeluarkan sukuk prihatin yang memberikan sedikit sense of ownership. And seperti yang kita dapat lihat, rakyat Malaysia amnya dan perniagaan amnya semuanya ingin mengambil bahagian dalam memulihkan ekonomi negara. So dengan suntikan ataupun isu sukuk prihatin ini dapat memberi peluang kepada perniagaan dan juga rakyat jelata untuk mengambil bahagian. Untuk soalan yang Rizal sebut tadi, sama ada cukup tak, cuma seperti yang saya kata dulu, kepentingan memastikan health and safety melalui pematuhan SOP dalam norma baharu juga perlu, kerana tanpa keyakinan pengguna, seterusnya perniagaan akan melambatkan pemulihan atau recovery ini. Kedua, the threat of second spike masih ada. So kalau SOP tidak dipatuhi, ini tidak disentuh dalam dokumen penjana, tapi disentuh dalam PKP pemulihan semalam yang telah bukan semalam, hari Ahad yang telah disebut oleh Perdana Menteri kita. So bagi saya dua-dua ini perlu dilihat together, dilihat sekali ya. Satu, penjana daripada segi suntikan ekonomi dan facilitation untuk new normal, dan juga kepentingan memastikan health and safety adalah is in place in our economy. Dan Datuk, adakah Datuk lihat ada cabaran dalam pelaksanaan penjana ini, kerana kita lihat apa yang Datuk sebutkan sebentar tadi, iaitu penjana dan juga PKPP akan berjalan serentak, tentunya ada insentif pembukaan ekonomi, pembukaan sempadan. Jadi adakah ini akan membantu satu sama lain, dan apakah cabaran utama yang Datuk lihat dalam pelaksanaan penjana ini? Ya, ini memandangkan plan ini adalah plan jangka pendek. Oleh itu effectiveness of implementation, keberkesanan pelaksanaan adalah menjadi lebih penting. Keberkesanan ini bergantung kepada banyak faktor. Faktor measurement, bagaimana kita nak make sure apa yang kita nak buat tu daripada 40 insentif. 40 insentif bukannya sedikit, banyak 40 insentif, dan merangkumi banyak implementation agent atau agent implementasi kerajaan. Terdapat banyak-banyak agensi kerajaan yang terlibat kalau kita tengok dalam 40 insentif itu. Oleh itu, kerjasama di antara Kementerian Kewangan dan yang memberikan suntikan kewangan dan juga implementation agencies ini adalah amat penting. Dan saya difahamkan ini akan dipastikan melalui unit laksana di bawah Kementerian Perdana Menteri atau di bawah Kementerian Kewangan, yang akan memastikan keberkesanan pelaksanaan ini. So ini adalah amat penting. Lagi satu, seperti saya kata, health and safety, keyakinan pengguna dan perniagaan kepada kepatuhan kepada SOP dalam norma baru, ini di bawah Majlis Keselamatan Negara. So itu juga adalah penting. Komunikasi berterusan, kita ada sebut mengenai komunikasi berterusan, sebab dalam jangka masa pendek ni masih ada kemungkinan beberapa benda boleh terjadi, second spike ataupun apa-apa yang hopefully tak ada lah, tapi supaya komunikasi berterusan ini akan menentukan supaya kerajaan dapat bertindak menangani apa-apa kebincangan secara pantas. Peniaga dan pengguna dapat informasi terkini. Ini boleh it helps in agility in moving about business. So sempadan masih belum dibuka. Saya tak nampak macam mana sempadan boleh dibuka dalam jangka masa dekat. Oleh itu, apa-apa keberkesanan masih lagi terhad. Ini I think we have to accept that as a norma baru selagi vaksin belum ditemui. So itu cabaran-cabaran utama saya rasa.
Dan Datuk, saya ringkas Datuk, mungkin Datuk lihat adakah Datuk berpuas hati secara kumulatif dan juga relatifnya berbanding negara Asia Tenggara lain, adakah pentadbiran baru ini menguruskan proses kawal COVID-19 dan juga kesakitan ekonomi ini dengan baik melalui PKP, PKPB, PKPP dan juga penjana ini, Datuk? Ya, ini soalan yang amat baik ya. Soalan yang boleh jawab dengan berbagai cara. Tapi bagi saya, first kita mesti fahamlah dalam apa yang kita hadapi ini adalah unprecedented. Satu yang belum pernah lagi dialami dalam mana-mana sejarah ekonomi dunia dan Malaysia. Oleh itu sudah tentu apa yang kita buat, apa yang kerajaan buat, ada yang mungkin tak kena betul, ada yang kena, ada yang tak kena. Tapi yang pentingnya bagi saya kemahuan kerajaan untuk mendengar idea-idea dari pelbagai pihak. Ini satu tindakan yang amat baik. Tapi secara keseluruhan saya rasa bisnes komuniti berpuas hati kerana apa-apa yang kerajaan telah lakukan ini adalah bersasar, very targeted. Mungkin seperti saya kata ada lagi peluang-peluang untuk memastikan kita bertindak lebih efektif dan pantas. Satu prinsip atau satu perkara mengenai normal baru ini adalah masa depan kita tertakluk banyak kepada adaptasi ke arah digital dan data driven, berpandukan data, terutamanya juga mengenai stimulus pakej kerajaan. Ya, kalau kerajaan boleh mensasarkan lebih lagi inisiatif-inisiatif ini berpandukan data atau being data driven, ini akan memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dan berkesan dan targeted kepada perspektif atau aspek-aspek ekonomi yang penting untuk pemulihan. Okay. I think, ya. Teruskan. Kita 1 minit lagi, Datuk. So, lagi satu, saya rasa satu benda yang penting kita mesti tahu ialah ini cuma fasa keempat, ya, pemulihan. Ada 2 lagi. Revitalize dan reform. Pemerkasaan dan penyusunan semula. So ini cuma dijangkakan untuk pemulihan untuk Disember 2020, tapi untuk 2 fasa lagi ni kita perlu juga memastikan bahawa dia berterusan, ya, terdapat kelangsungan daripada pemulihan ke arah revitalization dan reform. So masih banyak lagi, masih jauh lagi perjalanan kita ni. InsyaAllah sama-sama antara kerajaan kerjasama dengan perniagaan dapat memastikan kita menangani masalah COVID-19 dengan berkesan. Okey, terima kasih rakan Kongsi Pengurusan Malaysia Ernst & Young Datuk Rauf Rashid membincangkan berkenaan dengan penjana dan juga PKPP dan juga bagaimanakah respon beliau kepada penjana yang diumumkan pada Jumaat lepas. Teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami terus membincang dan juga mengupaskan penjana dan juga PKPP dan kesannya kepada ekonomi serta kepada sosial di negara ini. Saya Rizal Zulkafli. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Salam hormat.